Assalamualaikum guys, bersama saya lagi dalam rancangan Nengok TV. Aku harap korang hari ni sihat-sihat je lah. Semoga aku doakan korang semua sihat sejahtera pada hari ni. So jangan tampung buang masa, kita teruskan dengan tajuk kita hari ni, 8 penemuan barangan purba yang paling bernilai di dunia. Kalau nak ceritakan pasal barang purba ni, sepanjang sejarah pelbagai objek seperti barang kemas, duit shilling, wang kertas, permata, senjata, patung, perak dan dokumen telah ditemui secara tidak sengaja dan kadang-kadang dengan secara misteri. Jom, aku nak kongsikan 8 penemuan khazanah purba yang paling bernilai di dunia. Kapal Waidah Galley, Amerika Syarikat. Yang aku dengar, diorang temukan kapal ini pada tahun 1983. Waidah Galley ini ataupun Waidah Galley adalah satu-satunya kapal lanun yang pernah dijumpai dalam sejarah. Kapal ini yang ditemui di pinggir pantai Cape Cod, Massachusetts, Amerika Syarikat, merupakan bekas kapal hamba yang dimiliki oleh ketua lanun yang kaya, iaitu Jack Sparrow. Tak, aku gurau. Nama dia Captain Black Sam Bellamy. Black Sam yang dinamakan sebagai Robin Hood di lautan. Robin Hood tau. Dikatakan sebagai lanun paling kaya sepanjang zaman. Kapal ini karam pada tahun 1717 guys, dan mempunyai lebih daripada 200,000 artifak, termasuklah loceng kapal, perhiasan emas, shilling emas, juga meriam. Dia sama macam Pirate Caribbean lah kalau korang tengok. Nilainya yang aku dengar lah, nilai dia tu dianggarkan mencecah 2 bilion guys. Okay, so kalau kau lanun lah kan, mesti kau simpan banyak-banyak tempat kan. Macam mana cerita Pirate Caribbean tu lah. So kita teruskan. Yang seterusnya, nombor 7, Project Black Swan, Portugal. Pada tahun 2007, syarikat Odyssey Marine Exploration telah menjumpai shilling emas dan perak bernilai lebih daripada 2 bilion di luar pantai Portugal. Tadi dia memiliki harta 2 bilion, ini dua benda dah 2 bilion. Duit shilling ni yang ditemukan ni dari bangkai kapal frigat Spanyol yang karam pada tahun 1804 yang membawa lebih daripada 17 tan kargo emas dan perak. So dua tu dah menilai 2 bilion. Kau rasa yang banyak-banyak tu berapa agaknya anggarannya? Aku fikir sendiri. So projek yang diberi nama Black Swan ni adalah temuan harta karun kapal yang terbesar dan paling bernilai di dunia sehingga kini. Mahal. Selepas pertempuran undang-undang untuk tempoh yang lama di antara kerajaan Spanyol dan Odyssey, akhirnya kerajaan Spanyol mendapat kawalan ke atas artifak-artifak tu. Untungan Spanyol. Lepas tu sekarang kini dipamerkan di pelbagai muzium awam di seluruh negara itu. So kalau korang pergi Spanyol, korang bolehlah ziarah. So nombor 6, Lombok Markus, Jerman. Sebanyak 2.8 bilion kekayaan Nazi telah hilang ketika Perang Dunia Kedua. Apabila Jerman tewas dalam perang ini, kerajaan Nazi telah memutuskan untuk menyimpan kekayaan mereka di tempat yang dikenali sebagai Lombok Markus di Thuringia, Jerman. Pada tahun yang sama, tentera Amerika Syarikat menemui wang kertas emas dan karya seni yang dimiliki oleh Nazi. Rupa-rupanya kerajaan Jerman cuba nak dapatkan semua kekayaan tu kembali. Tapi setelah Amerika Syarikat menyita semula pada tahun 1945, yang mereka percayai masih berbilion-bilion wang yang dimiliki Nazi tersebut disembunyikan di seluruh Eropah. Kelima guys, kubur Raja Tutankhamun, Mesir. Pada tahun 26 November 1922, Raja Tutankhamun ditemui di Lembah Raja-Raja. Penemuan kubur Raja Tut dan khazanah berkilauan di dalamnya telah menyerlahkan minat global terhadap Mesir purba. So seluruh dunia dah minat lah dekat Mesir ni, nak cari diorang punya artifak apa semua. Dan dia juga mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai sumpahan Mesir purba. Selepas salah seorang daripada penemu Howard Carter meninggal dunia, beberapa bulan selepas membuka kubur tersebut, dipercayai bahawa dia telah melepaskan sumpah momia. Ni korang try lah tengok cerita The Mummy, ada movie tu. Mana tahu sama kan? Antara khazanah purba yang ditemui dalam kubur tersebut adalah topeng pengebuyan Tut,
patung Anubis, kipas emas Tut, kepala harimau emas dan kereta kuda kerajaan. Nilai khazanah ini dianggarkan mencecah 3.4 bilion guys. So, nombor 4, Venus de Milo, Greece. Pada tahun 1920, seorang petani dari Pulau Mitos telah menggali runtuhan purba di ladangnya untuk mendapatkan beberapa batu yang diperlukannya. So, yang mana akhirnya membawa kepada penemuan salah satu patung paling terkenal di dunia, Venus de Milo ataupun Aphrodite Milos. Kini dipamerkan benda tu sekarang dipamerkan kat Museum Louvre di Paris. Venus de Milo ni dikatakan berasal daripada 150 sebelum Masehi lagi guys. Sebelum Masehi, sorry. Patung ni dipamerkan di Museum Louvre di Paris. Venus de Milo dikatakan berasal dari tahun 150 sebelum Masehi lagi guys. Patung ini dikatakan sebagai contoh patung dari zaman klasik. Kini Venus de Milo ni menjadi salah satu daripada ukiran Yunani purba yang paling terkenal dan nilainya dianggarkan bernilai 4 bilion. So, nombor 3, scroll laut mati Jordan dan Palestin. Penemuan scroll laut mati telah terbukti menjadi harta karun yang tak ternilai kerana nilai yang sangat luar biasa terhadap agama, linguistik dan kerahsiaan. Scroll ini yang ditemui di antara tahun 1945 hingga 1956 sebelum merdeka kita, mengandungi serpihan dari setiap kitab perjanjian lama melainkan kitab Easter. Antara salah satu manuskrip paling menarik di koleksi ini ialah scroll tembaga yang merupakan peta harta karun purba yang mengandungi maklumat mengenai berpuluh-puluh lokasi emas dan perak. Tiada tempat persembunyian bawah tanah yang telah dikenal pasti, namun dianggarkan nilai khazanah tersebut mencecahlah 4.8 bilion. So, nombor 2 untuk kali ini punya info adalah kapal layar San Jose, Colombia. San Jose adalah kapal Sepanyol yang mempunyai 62 meriam dan 3 tiang membawa emas, perak, zamrud dari lombong proteksi Peru. Kapal ini karam ketika berlayar di Panama menuju ke Colombia pada tahun 1708 guys. Selepas tewas dalam pertempuran baru dengan kapal British. So, dorang kalah perang lah. Khazanah tersebut telah ditemui semula di pantai Cartagena, Colombia pada tahun 2015. Sejak penemuan itu, berlakunya pertempuran undang-undang yang lama dan membosankan di antara syarikat-syarikat swasta dan pelbagai kerajaan. Selain daripada wang, penemuan San Jose juga termasuk menampilkan artifak sejarah dan budaya yang menggambarkan suasana ekonomi, budaya, politik dan sosial di Eropah pada abad ke-19. Nombor 1, harta kuil Hindu Trivandrum, India. Dalam peti besi bawah tanah abad ke-15 di kuil Hindu di Trivandrum, India, terdapat khazanah bernilai lebih dari 88 bilion yang ditemui pada 2011. Harta yang merangkumi lebih daripada 500 itu terdiri daripada shilling emas, permata, patung-patung dewa yang diperbuat daripada emas dan belian. Selepas penemuan ini berlaku, kerajaan India telah menghantar pasukan keselamatan menjaga kuil ini setiap masa. Orang pun takut. Harta-harta tersebut masih belum diputuskan sama ada akan kekal sebagai harta kuil atau diambil oleh kerajaan. Ini adalah menjadi perkara khas untuk kuil-kuil di India mempunyai khazanah dan kekayaan purba. So guys, itu saja info kali ni yang aku boleh bagi. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Bertemu kita lagi dalam lain hari video yang lain. Assalamualaikum, minta maaf kalau ada salah silap. Bye bye.